Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah di atas segala nikmat kurniaannya kepada kita. Dan marilah sama-sama kita bersyukur di atas nikmat iman dan Islam dengan kita melaksanakan segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya, seperti yang terkandung dalam Al-Quranul Karim dan diterangkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih belum selesai melihat pentafsiran ayat yang ke-89 daripada surah An-Nisa. Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وَاقْتُلُوهُمْ حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. Yang bermaksud, mereka suka kalau kamu pula menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, maka dengan yang demikian menjadilah kamu sama seperti mereka. Oleh itu, janganlah kamu mengambil seorang pun di antara mereka menjadi teman rapat kamu, sehingga mereka berhijrah pada jalan Allah untuk menegakkan Islam. Kemudian, kalau mereka sengaja berpaling ingkar, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana sahaja kamu menemuinya. Dan jangan sekali-kali kamu mengambil seorang pun di antara mereka menjadi teman rapat ataupun penolong. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semalam telah saya jelaskan ayat ini menyentuh tentang bagaimanakah orang-orang yang munafik itu bercita-cita, berharap agar orang-orang beriman akan menjadi kufur seperti mereka. Walaupun harapan itu tidak lebih daripada hanya harapan yang tidak ada sebarang ataupun tidak ada matlamat atau tidak akan menemui kejayaan di sebalik harapan itu, hanya harapan semata-mata. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu arahan jelas kepada orang beriman supaya jangan semudah-mudah bersikap bertolak ansur ataupun bersikap ingin menjadikan orang-orang munafik ini sebagai teman atau sebagai sahabat yang setia, selagi mereka tidak membuktikan bahawa mereka benar-benar beriman dan mereka benar-benar tidak munafik dengan atau melalui bukti kesanggupan mereka untuk berhijrah, kesanggupan mereka untuk meninggalkan negeri mereka atau kampung mereka menuju ke Madinah, berhijrah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabat yang lain. Maka itulah buktinya. Maka apabila terbukti mereka beriman dan terbukti dengan hijrah itu, maka mereka itu adalah saudara, mereka itu adalah teman dan penolong dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku sekiranya mereka enggan? Bermaksud bukti yang sepatutnya datang daripada mereka tidak dilaksanakan. Lalu Allah berfirman, fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Allah menjelaskan hukuman atau ketentuan Allah terhadap orang-orang munafik itu
apabila mereka terus menerus di dalam kesesatan mereka dan kemunafikan mereka. Bermaksud sekiranya orang-orang munafik itu berpaling daripada hijrah, enggan berhijrah pada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kamu menganggap mereka sebagai orang Islam. Bahkan ambillah mereka, tawanlah mereka menjadi tawanan kamu. Berilah tekanan kepada mereka. Waqtuluhum haitsu wajadtumuhum, dan bunuhlah mereka, perangilah mereka apabila kamu bertemu dengan mereka, kerana mereka itu adalah musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu. Dan ia terbukti dengan keengganan mereka, walaupun telah diseru untuk berhijrah, mereka enggan berhijrah, dan ini bukti bahawa mereka masih dalam kekufuran dan kemunafikan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah mengulangi lagi perintah yang telah disebutkan di awal ayat. Fala tattakhidhu minhum waliyyan wala nasira. Janganlah kamu ambil mereka ini sebagai wali, sebagai teman, sebagai penolong yang kamu bersahabat dengannya, bermesra dengannya. Wala nasira, dan juga jangan jadikan sebagai penolong yang membantu kamu memusuhi ataupun menghadapi musuh-musuh kamu. Bermaksud ayat ini memerintahkan orang beriman untuk membunuh orang-orang munafik yang telah menzahirkan kekufuran mereka. Yang telah menzahirkan kekufuran mereka. Dan Allah melarang juga mereka daripada menjadikan golongan ini sebagai teman, sebagai kawan, dan juga sebagai pihak yang layak untuk diminta pertolongan mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Antara pengajaran yang sangat penting, yang sangat signifikan dalam ayat ini ialah orang-orang yang beriman perlu mempunyai suatu keupayaan untuk membezakan antara orang-orang yang benar-benar beriman dengan musuh mereka. Bermaksud membezakan antara teman dan musuh. Dan Allah telah meletakkan dalam ayat ini iaitu hijrah. Hijrah itu menjadi tapisan utama. Maka dalam konteks hari ini, kita bukanlah sewenang-wenangnya boleh bersangka buruk kepada sesiapa, apatah lagi bersangka buruk terhadap saudara-saudara yang seagama dengan kita. Namun demikian, dalam hal menjadikan seseorang itu atau satu kumpulan itu sebagai orang yang boleh kita percayai, apatah lagi dalam hal-hal keagamaan kita, maka kita perlu ada sikap berhati-hati agar kita tidak terpesong dan tidak dipengaruhi oleh mereka, bimbang kalau mereka itu ada agenda tersembunyi untuk menyesatkan kita. Lalu daripada kita berteman, bersahabat tanpa usul periksa, akhirnya kita dipengaruhi oleh kesesatan mereka, lalu kita juga akan terjerumus menjadi sesat seumpama mereka. Dan ini adalah suatu ketegasan dalam Al-Quran. Allah menunjukkan kepada kita betapa ini adalah suatu yang sangat berbahaya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mari kita lihat ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-90 daripada surah An-Nisa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم
فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. Yang bermaksud, kecuali orang-orang yang pergi meminta perlindungan kepada suatu kaum yang ada ikatan perjanjian setia antara kamu dengan mereka, atau orang-orang yang datang kepada kamu sedangkan hati mereka merasa berat hendak memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Dan jika Allah mengkehendaki, nescaya ia menjadikan mereka berkuasa melawan kamu. Kemudian tentulah mereka memerangi kamu. Dalam pada itu, jika mereka membiarkan kamu dengan tidak mengancam atau mengganggu, serta mereka tidak memerangi kamu dan mereka menawarkan perdamaian kepada kamu, maka Allah tidak menjadikan bagi kamu sesuatu jalan yang membolehkan kamu memerangi atau menawan mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah memberikan suatu pengecualian dalam hukum ayat sebelum ini, iaitu faqudhuhum waqtuluhum. Tawanlah mereka dan bunuhlah mereka. Dan maksud yasiluna, iaitu yaltaji'una, iaitu mereka yang meminta atau mencari perlindungan. Dan kalimah al-mithaq merujuk kepada perjanjian, janji setia yang telah termeterai. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu, wahai orang-orang beriman, agar menjadikan orang-orang munafik yang telah menzahirkan kekufuran mereka, yang bercita-cita agar kamu menjadi seperti mereka, yang enggan untuk berhijrah bersama-sama kamu, yang Allah juga telah melarang kamu daripada menjadikan mereka sebagai teman atau sahabat, dan melarang kamu daripada meminta tolong kepada mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian daripada kalangan mereka yang Allah perintahkan kamu untuk membunuh mereka atau menawan mereka, sekiranya mereka ini mengambil langkah pergi mendapatkan, kita katakan sebagai suaka politik, atau mendapatkan kaum yang pertolongan atau pembelaan suatu kaum yang kamu dengan mereka itu ada perjanjian ataupun gencatan senjata ataupun apa juga bentuk perjanjian keamanan. Bermaksud, apabila mereka mencari perlindungan kepada suatu kaum yang kamu mempunyai perjanjian untuk tidak memerangi kaum itu, maka kamu sama sekali tidak boleh menyerang golongan munafik itu atau golongan kafir itu, kerana kamu ada perjanjian dengan kaum ataupun puak yang mereka mendapatkan perlindungan itu, perjanjian yang menghalang kamu untuk menyerang mereka. Maka ini menunjukkan suatu prinsip yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dan mahu kita orang beriman berpegang dengannya, iaitu jangan memusuhi ataupun jangan membunuh orang yang telah bertindak mencari perlindungan dengan ataupun melalui pertolongan suatu kaum yang kamu ada perjanjian damai dengan mereka. Bermaksud, prinsip sebagai suatu pegangan umat Islam tidak akan mengkhianati perjanjian. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan beberapa pandangan dalam menentukan siapakah kaum tersebut, iaitu kaum yang ada perjanjian damai antara mereka dengan orang-orang Islam ketika itu. Dikatakan antara pandangan yang mengatakan bahawa mereka adalah golongan al-aslamiyun, yang mana Nabi SAW tatkala keluarnya baginda daripada Mekah ke Madinah telah
mengucapkan selamat tinggal kepada Hilal bin Uwaimir al-Aslami dan melakukan suatu perjanjian dengannya bahawa ia tidak akan menentang antara satu sama lain dan tidak akan memerangi siapa yang meminta perlindungan kepada Hilal dan meminta perlindungan kepada Nabi SAW. Dan ada juga pandangan yang lain mengatakan mereka adalah Banu Bakr bin Zaid, dan juga mengatakan mereka adalah kaum Khuza'ah. Dan apakah lagi yang berlaku selepas itu, insya-Allah akan kita lihat dalam pertemuan yang akan datang. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.